Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna syaitan qad aisa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab, walakin fi at-tahrish bainahum, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jabir radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, inna syaitan qad aisa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab. Nabi kata, iblis, syaitan ini sudah putus asa daripada nak membuatkan orang yang sembahyang di semenanjung tanah Arab itu tinggal sembahyang dan menyembah berhala. Nabi kata, syaitan ni dia dah kecewa dah, dia dah putus asa dah. Dia nak buatkan orang yang duk sembahyang, duk sembah Allah ni, nak suruh tinggal sembah Allah, nak pergi sembah tokoh, tak boleh buat. Pasal apa? Pasal orang yang sembahyang, yang sembah Allah, nak tinggal sembah Allah, nak pergi sembah tokoh ni payahlah. Payah. Walakin fit tahrish bainahum, akan tetapi iblis, syaitan tak pernah putus asa daripada nak menjadikan orang-orang yang sembahyang, yang sembah Allah ini bermusuh-musuhan di antara sama mereka. Syaitan kalau haji boleh, dia nak buat orang-orang Islam yang sembahyang sembah Allah ni semua haji boleh, dia nak bawa pergi suruh sembah tokoh. Kalau boleh, dia nak macam tu. Kalau tak boleh, dia buat bagi bergaduh sama-sama orang Islam, cukup. Bagi dia itu satu kejayaan. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblis yad'u arsyahu 'ala al-ma', thumma yab'athu sarayahu fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah, yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadha wa kadha, fayaqul ma sana'ta shay'an. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'ati. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fayudnihi minhu wa yaqul ni'ma anta, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, inna iblis yad'u arsyahu 'alal ma',
Iblis singgah sana dia di tengah lautan. Yang kata Iblis ni singgah sana dia, markas dia tengah laut, atas ayam. Summa yab'athu sarayahu, dari sana dia hantar bala tentera dia ke seluruh pelosok dunia. Dia punya base dia, dia punya pengkalan dia, dia punya markas dia, dia punya ibu pejabat dia duduk tengah lautan. Dari sana tentera-tentera iblis keluar dan mereka pergi ke merata tempat di mana ada manusia, di situ ada iblis. Fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah. Maka orang yang paling mulia dan paling dianggap berjasa di kalangan iblis-iblis ini ialah yang paling banyak buat kacau dan buat fitnah. Daripada tengah lautan tu, bala tentera iblis keluar, dia pergi ke merata tempat di seluruh pelosok dunia. Hak mana yang paling berjaya buat kacau, buat musnah, buat rosak, buat bagi jadi haru biru, hak ni lah yang paling mulia dan paling berjasa di kalangan mereka. Yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kaza wa kaza, fayaqul ma sana'ta syai'an. Bila dia balik saja, lepas dia buat kerja dia, bagi orang ni dengan orang ni bergaduh, bagi orang ni dengan orang ni berkelahi, bagi orang ni dengan orang ni berbunuh-bunuh, bagi orang ni dengan orang ni buat zalim sama-sama sendiri. Habis dia buat kerja jahat dia, dia balik ke ibu pejabat dia, dia balik ke markas dia, dia balik ke pengkalan dia. Bila sampai, dia kena buat laporan kepada ketua dia yang ada di sana. Dia kata, fa'altu kaza wa kaza, aku dah buat bagian, duk cerita dekat ketua dia. Hari ni aku pergi tempat sekian-sekian, aku buat benda macam ni. Bagi laporan detail dekat jeneral dia. Fayaqul, tiba-tiba ketua iblis, ketua syaitan kata, ma sana'ta syai'ah. Kalau macam ni hang buat, hang ni kira tak buat apa. Dia balik buat laporan, kata aku dah berjaya bagi satu orang minum arak. Dia ni balik buat laporan, kata aku dah berjaya hasut satu orang sampai berzina. Balik mai pula bagi tahu aku hari ni dah berjaya buat satu orang anak Adam mencuri. Dia ni balik macam-macam laporan, balik bagi tahu dekat ketua dia. Ketua dia kata, ma sana'ta syai'a. Hang sebenar tak buat kerja apa hari ni. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, summa yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'ati. Nabi kata, sehinggalah ada sekong iblis ni, sekong syaitan ni balik sampai depan ketua dia, dia bagi satu laporan. Dia kata, aku tak akan balik ke sini selagi mana aku tak jadikan pasangan suami isteri anak Adam ini bercerai laki bini. Aku tak akan balik selagi mana aku tak boleh buat benda ni. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, fayudnihi minhu, maka dandan jeneral iblis ni ambil hak ni mai duduk dekat dengan dia. Wa yaqul, dan kata ketua iblis ini, ni'ma anta, hang yang paling bagus, dia kata. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada dua hadis yang kita baca, tuan-tuan, dapat kita faham bahawa iblis, syaitan ni, dia tu ada dengan kita. Dia tu ada dengan kita. Kalau tidak, Nabi tak kata, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Kalau tidak, Nabi tak kata begitu. Nabi tak kata sesungguhnya syaitan ini, dia berjalan dalam diri anak Adam ni pada jalan darah manusia. Duk ada dengan kita ni. Sambil kita duk ada di masjid, di surau duk mengaji ni, dia duk ada dalam kita lah ni. Berjaya ataupun tidak dia diukur dari segi apa? Satu, dia berjaya ke tidak memperdayakan kita daripada ikut jalan Allah pergi ikut jalan sesat. Berjaya ke tak dia? Dan kejayaan dia diukur apabila dia berjaya bagi orang Islam sama orang Islam benci hang aku, dia berjaya.
Bahkan kejayaan dia yang diiktiraf oleh ketua dia apabila dia berjaya bagi laki bini bercerai rumah tangga. Ini kejayaan yang paling disanjung oleh ketua dia. Maknanya Iblis berperanan untuk nak bagi pecah belah orang Islam, supaya apabila orang Islam pecah belah, mereka tak puas. Kita tengok dalam konteks dunia lah ni, kita kata bila Iraq kena serang, siapa pun tak mau pergi tolong dia. Pasal apa? Pasal kita berpecah. Iran duduk sebelah pun tak berasa nak tolong. Pasal apa? Pasal dia kata Iraq ni bukan Syiah, kita tak mau tolong dia. Pecah. Itu pecah lah tu. Orang Iraq pun pergi ke Mekah buat haji, sembahyang menghadap Kaabah tu juga. Orang Iran yang kata Syiah ni pun pergi ke Mekah buat haji, sembahyang menghadap Kaabah tu juga. Tapi apabila Iraq kena, Iran hadut sebelah kata kita jangan tolong dia, dia bukan serupa kita. Pecah. Itu pecah. Macam itulah duk jadi di seluruh dunia, macam itulah yang duk jadi hari ini. Orang Islam di selatan Tai, di Fatani, bahaya tuan-tuan. Bermula daripada insiden bom apa hari itu ni, sampai hari ni mereka dalam ketakutan. Sampai hari ni dalam ketakutan. Macam-macam cerita dengar, betul tak betul aja yang kita tak tahu. Tapi macam-macam cerita dengar yang duk berlaku di selatan Tai ni, bermula daripada insiden bom hari itu ni. Sampai orang Islam nak keluar daripada rumah nak pergi semayang di masjid takut. Pasal apa? Daripada rumah nak pergi masjid tak tahu apa nak jadi. Kut dalam gelap waktu pagi subuh ni tak tahu apa nak jadi. Ada yang keluar daripada rumah nak pergi masjid semayang, masjid tak sampai, rumah tak balik. Hilang tak tahu pergi ke mana. Sampai hari ni jadi. Orang Islam yang ada 1/5 daripada penduduk dunia yang 6 bilion ini, 1.6 bilion ni tak boleh nak tolong. Pasal apa? Pasal kita berpecah. 10 orang dengan seorang nak pergi buat kerja, tentulah 10 orang lebih kuat nak buat satu kerja daripada seorang nak pergi buat satu kerja. Maknanya kalau orang Islam bersatu, tak jadi macam yang jadi pada hari ini. Perpecahan ini adalah berpunca daripada kejayaan Iblis. Yang disebut dia adalah hadis yang kita baca ni. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa wa qad ukkila bihi qarinuhu minal jin. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, qala wa iyaya illa anna Allah a'anani alayhi فأسلم فلا يأمرني إلا بخير أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, ma minkum min ahadin illa wa qad ukila bihi qarinuhu minal jin. Nabi kata tak ada seorang manusia pun melainkan mereka diwakilkan dengan qarin daripada kalangan jin. Tak ada seorang manusia melainkan bersama dengan dia ada jin ataupun ada iblis, ada syaitan duduk dekat dengan dia. Nabi kata tidak ada seorang pun, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun daripada kalangan kamu ni yang terlepas daripada iblis, syaitan, jin duduk ada dengan kita. Qalu, sahabat kata dekat Nabi, wa iyyaka ya Rasulullah, kamu juga ke ya Rasulullah? Bila Nabi kata tak ada seorang pun manusia yang tak ada iblis, syaitan, jin duduk dekat dengan dia, tak ada seorang pun yang terkecuali, melainkan semua orang ada iblis, ada syaitan, ada jin duduk dekat dengan dia. Sahabat tanya Nabi, wa iyyaka ya Rasulullah, adakah Tuhan juga begitu ya Rasulullah? Nabi pun ada ke iblis, syaitan, jin duduk dekat dengan dia? Qala, kata Nabi, wa iyaya, Nabi kata aku pun serupa. Nabi kata aku pun manusia, aku bukan malaikat, aku pun manusia. Oleh kerana aku manusia, aku tak terlepas daripada yang aku sebut tadi. Nabi kata illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama, melainkan
beza aku dengan hampa, iblis, syaitan, jin yang mai duduk dekat dengan aku, yang cuba nak menghasut aku, cuba nak merosakkan aku, cuba nak memusnahkan aku, cuba nak serongkan jalan aku. Dia ni Allah Subhanahu wa ta'ala bantu aku. Allah jadikan dia Islam, jadikan dia surrender dengan aku. Dia tak boleh buat apa ke aku. Nabi kata. Itu yang kata Nabi, maksum. Ada iblis, syaitan, jin ada, tapi dia tak akan berjaya. Sampai bila-bila dia tak akan berjaya memperdayakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi manusia lain daripada Nabi terdedah kepada macam-macam kemungkinan. Fala ya'muruni illa bi khair. Nabi kata, qarin, iblis, jin, syaitan yang ada dekat dengan aku, dia tak boleh nak memperdayakan aku, melainkan dia hanya boleh buat baik saja sewaktu dia ada dekat dengan aku. Tak boleh, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala pelihara Nabi. Daripada hadis ni dapat kita faham tuan-tuan bahawa kita tidak maksum, bahawa kita terdedah kepada terpedaya dengan tipu daya syaitan. Maka jaga-jaga. Tak usah kata kita, di dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, haddathathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min 'indiha laylah. Qalat fa'iztu alayhi faja'a fara'a ma asna'. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عائشة أغرتي؟ فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقد جاءك شيطانك؟ قالت يا رسول الله ومعي شيطان؟ قال نعم. قلت ومع كل إنسان؟ قال نعم. فقلت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ni daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menceritakan, Aisyah kata hari itu adalah hari Nabi giliran di rumah aku. Aisyah kata hari itu kena hari giliran dia, Nabi bermalam di rumah dia. Tiba-tiba Nabi SAW keluar daripada rumah dia malam tu. Ini saya pernah cerita dalam kuliah saya, cuma saya tidak baca hadis. Nabi isteri ramai, jadi Nabi buat giliran kepada isteri-isteri dia. Malam tu kena giliran rumah Aisyah. Tiba-tiba malam, sengak-sengak Nabi tengok Aisyah dah tidur, Nabi bangkit sengak-sengak keluar daripada rumah. Aisyah radhiyallahu anha bila tengok Nabi buat macam tu, kata dia fa'iztu alaihi, maka aku rasa cemburu dekat Nabi ni. Macam mana ni malam ni giliran rumah aku, sengak-sengak bangkit keluar pergi rumah bini lain ke apakah, dia duk cemburu macam tu dekat Nabi. Faja'a, sehingga dah habis selesai Nabi balik. Nabi keluar daripada rumah dia, pergi, Nabi balik. Fara'a ma asna'u, Nabi balik, Nabi tengok riak bini dia, Nabi tahu dah ini ada hal ni. Tahu dah. Macam kita dengan bini kita lah, tahu kalau dia marah ke, kalau dia tak kenal tak mana ke, dia tak puas hati apa ke, tahu. Tengok cara tu tahu, cara hidang nasi pun tahu. Tahulah, kira tahulah. Takkan Nabi SAW manusia yang disebut salah satu sifat dia fatanah, bijak, cerdik, tak tahu. Malam tu giliran di rumah Aisyah. Bila malam sengak-sengak Nabi tengok Aisyah dah tidur, Nabi bangkit keluar daripada rumah. Aisyah ni rasa tak puas hati, dia dah ingat macam-macam ke Nabi. Nak mengecoh, dia kata dia ni giliran rumah aku, duk celah pergi rumah orang lain. Ingat lagu tu. Faja'ah, maka Nabi mai balik ke rumah dia. Fara'a ma asna'u, Aisyah kata Nabi tengok kelaku aku, Nabi tahu ni ada cerita ni, ada hal.
Faqala, Nabi kata dekat Aisyah, ma laki ya Aisyah. Nabi kata, apa hal hang ni Aisyah? Nabi kata, ni apa hal ni? Nampak muka hero satu macam ni apa siapa? Nabi kata, apa hal dengan kamu? A'izti. Nabi kata, hang cemburu ke? Nabi tanya isteri dia, cemburu ke? Faqultu, jawab Aisyah, wa mali la yagharu mithli ala mithlik. Aisyah kata, takkanlah orang macam aku tak cemburu dekat orang macam hang. Aku ni muda lagi, aku isteri paling muda, hang pula dengan macho, dengan handsome, dengan, takkan aku tak cemburu? Jawab tu, cara jawab tu. Kalau dia jawab kata tak cemburu, itu nampak lain sikit. Ni cara jawab tu, tengok ayat dia kata apa? Wa mali la yagharu mithli ala mithlik. Dia kata, takkan aku tak cemburu, aku tak cemburu dengan orang macam kamu ni. Cara jawab tu. Kalau kita tanya bini kita, balik-balik nampak muka herat situ macam, kita kata, awak marah ke? Dia kata, tak marah, lagu mana? Jawab lagu tu. Tu kira lagu mana? Kalau kita tak marah ke? Dia kata, marah ke tak marah? Itu lain sikit. Kita tanya marah ke? Tak marah, lagu mana? Marah tu. Nabi SAW bila balik, Nabi kata dekat Aisyah, ni apa hal dengan kamu ni? Nampak pelik sangat ni, nampak kelaku pelik. Dia jawab tu weh. Dia kata, takkan aku tak cemburu? Laki macam hang ni, siapa yang tak cemburu? Siapa pun kalau dapat laki macam, tentu cemburu. Jawab lagu tu. Faqala Rasulullah SAW, Nabi kata dekat Aisyah, Nabi kata, aqad ja'aka syaitanuk. Nabi kata, adakah syaitan kamu dah main dekat kamu lah ni? Nabi kata lagu tu. Kalau kita lah kata mana? Masuk hantu kan? Nabi kata dekat dia, aqad ja'aka syaitanuk. Adakah telah mai kepada kamu syaitan kamu? Qalat, jawab Aisyah, ya Rasulullah, awa ma'iyya syaitan. Dia kata, ya Rasulullah, adakah ada bersama dengan aku syaitan? Adakah syaitan duduk dengan aku lah ni? Qala na'am. Nabi kata, ya, syaitan ada dekat kamu lah ni. Kata Aisyah, wa ma'a kulli insan, adakah syaitan ni dengan semua orang pun ada? Qala na'am. Nabi kata, ya, dengan siapa pun syaitan duk ada. Nabi kata. Kata Aisyah, wa ma'aka ya Rasulullah, adakah dengan kamu pun syaitan ada? Qala na'am. Nabi kata, ya, dengan aku pun ada syaitan. Walakin Rabbi a'anani alaih hatta aslam. Cuma beza dia, syaitan yang ada dekat dengan aku, dia tak boleh buat apa dekat aku. Tuhan tolong aku, maka dia surrender di depan aku. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Daripada hadis-hadis ni tuan-tuan, dapat kita faham, histori Nabi pun tak terlepas daripada kacau syaitan. Takkan kita boleh terlepas daripada tipu daya syaitan. Jadi pengajaran ialah berwaspada dengan syaitan. Dia boleh main dalam macam-macam rupa. Tuan-tuan pernah dengar cerita satu abid billah di kalangan Bani Israel? Abid billah, orang yang kuat beribadat kepada Allah. Dia hidup zaman Bani Israel. Orang main habaq dekat dia, kata, hang tak tahu ke ni ujung kampung kita ni ada satu pokok besar? Lah ni orang kampung kita pakat duduk sembah pokok tu. Dia bila dengar macam tu, cepuih bangkit berdiri. Dia kata, di mana habaq main dekat aku? Dia kata, tu pokok besar ujung kampung. Dia terus capai kapak, langkah debuk langkah nak pergi kapak bawang pokok yang orang duduk sembah ni. Sampai di tengah jalan, jumpa satu orang tua. Orang tua ni tanya dia, nak pergi ke mana? Dia kata, aku nak pergi tebang pokok yang orang duduk sembah. Orang tua ni kata kat dia, buat apa yang sibuk nak pergi duduk tebang pokok tu? Bukankah kamu orang yang kuat beribadat kepada Allah? Dia kata, kamu buang masa
tinggal tempat ibadat kamu kerana nak pergi tebang pokok. Kalau kamu guna masa ni untuk nak beribadat kepada Tuhan, tidakkah itu lebih baik untuk kamu? Dia kata begitu. Orang tua tu kata, ni aku nak pergi tebang pokok ni pun ibadat bagi aku. Dia kata. Syaitan tu kata, dah. Kesalahan orang lain, hang tak perlu bertanggungjawab. Dia kata. Orang tua ni kata, orang ada sembah pokok tu, mereka salah, mereka tanggunglah. Hang tak akan dipertanggungjawabkan atas kesalahan mereka. Aku tak peduli. Dia kata, Abid Billah ini, orang yang kuat beribadat kepada Allah daripada kalangan Bani Israel ni, dia kata, aku tak peduli. Aku tak boleh biar benda mungkar ni duk jadi. Aku mesti tebang pokok ni. Orang tua ni kata kat dia, kalau macam tu, hang kena lawan dengan aku. Maka berlakulah pergelutan antara dia dengan orang tua ni. Gelut pi gelut mai, dia menang. Orang tua tu lepas ke bawah, dia dah angkat kapak naik nak bubuh kapak kepala orang tua ni. Orang tua ni kata ke dia, nanti. Hang jangan bunuh aku. Dia kata, bagi aku bangkit berdiri, kita sembang elok. Sembang pula. Orang tua ni kata, nanti tak, dengar aku nak cakap ke hang. Hang tak faham apa yang aku nak cakap tadi. Cool aja dia cakap. Mat cool. Dia kata, hang dengar, hang tak faham apa yang aku nak abang tadi. Dia kata, hang ingat balik, hang bukan Nabi. Dia kata, hang bukan Nabi. Kalau Nabi betul, mereka disuruh oleh Allah supaya jaga umat mereka. Hang bukan Nabi. Hang satu orang abid, satu orang yang kuat beribadat kepada Allah. Orang buat dosa tak sangkut dengan hang. Dia kata, hang jangan tak faham benda ni. Kalau hang pi juga, pi buat kerja ni, pi duduk tebang pokok dan sebagainya, macam-macam benda boleh kena ke hang sekali lagi. Jangan pi duduk ambil tauhai orang. Dia kata, balik ke rumah, hang ibadat kepada Tuhan. Pahala tu lebih besar untuk hang. Abid Billah ni kata, dah. Aku keluar daripada rumah dengan niat yang satu. Aku nak tebang pokok yang menjadi punca orang syirik kepada Allah. Dia kata. Orang tua ni kata, aku tak akan bagi hang pi. Aku tetap akan halang hang. Lawan pula dua ni. Ini riwayat, tuan-tuan. Lawan pula. Lawan, debat. Orang tua tu jatuh ke bawah juga. Abid ni menang juga. Dia angkat kapak lagi sekali. Orang tua ni kata, nanti. Sekali peluang lagi bagi dekat aku. Bangkit berdiri, bercakap pula. Dia kata, lah macam ni, hang fikir elok-elok, aku nak cakap tak. Hang tahu tak, dia kata, hang dengan duk buat ibadat ni, hang jadi orang miskin, hang jadi orang susah. Tak ada siapa pun hormat dekat hang. Lah macam ni lah. Sebagai ganti kepada nak tebang pokok tu, aku janji dekat hang satu benda. Hang balik, hang buat ibadat macam biasa. Hang bangkit pagi esok, di ujung kepala hang akan ada duit 2 dinar. Ambil duit tu, bersedekah kepada orang susah. Sebahagian guna untuk kehidupan hang. Bila hang jadi orang kaya, semua orang hormat hang. Duitnya hang sedekah, hang dapat pahala. Ibadat hang boleh buat macam biasa. Macam mana? Saya kata. Abid ni pun fikir-fikir, ni pun bagus juga. Nampak tuan-tuan? Ini cerita dia. Tapi betul ya kan? Buat garang lagi. Betul ya kan ni? 2 dinar nanti duk mai tiap pagi. Dia kata, percaya cakap aku. Balik pergi dulu. Ambil kapak, selit di pinggang, balik. Bangkit pagi esok, tengok ujung kepala, 2 dinar ada. Bangkit pagi lusa, tengok ujung kepala, 2 dinar ada. Dia pun kata betul juga. Dia kata, aku ni bodoh pergi buat kerja macam itu. Dia kata. Bangkit pagi yang ketiga, 2 dinar dah tak ada. 2 dinar dah tak ada. Bila tak ada, dandan teringat kapak tu balik. Dia capai kapak tu, langkah pi, jumpa orang tua ni juga di tengah jalan. Apa jadi kali ni? Jadi perdebatan, jadi bertengkar dan sebagainya. Dia kata, hari ni aku tak percaya dah apa pun hang cakap, aku nak pergi tebang pokok tu. Orang tua ni kata, lawan aku. Lawan, dia kalah. Bila dia kalah, apa kata orang tua ni? Orang tua ni kata, hang tahu tak pasal apa? 2 kali lawan dulu hang menang, kali ni hang kalah. Hang tahu pasal apa? 2 kali dulu lawan, hang punya niat ikhlas, hang nak pergi tebang pokok tu kerana Allah. Dia kata, Allah yang bagi hang menang. Dia kata.
Tapi kali ni hang nak pergi tebang pokok tu kerana marah kat aku, bukan kerana Allah. Maka Allah tak bagi kemenangan pada aku. Apa dia kata? Akulah iblis. Dia kata, aku memperdayakan anak-anak Adam. Tuan-tuan boleh rujuk Bahrul Mazi jilid 17, ada cerita tentang benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini semua benda kita baca, kita ambil yang tiba. Satu abid billah bolehlah terpedaya macam tu. Tuan-tuan baca kisah Bal'am bin Ba'ura, apa kesudahan dia? Mati dalam keadaan bantah Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kena ambil kira. Yang pentingnya ialah apa tuan-tuan? Kita biarlah kita buat apa pun, kita bernaung di bawah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu nombor satu. Buat apa pun duduk di bawah payung naungan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita selamat sebab Allah pelihara kita. Kita terkeluar daripada payung keredaan Allah, kita terdedah kepada macam-macam malapetaka. Jangan sampai kita akhiri hidup kita dalam keadaan kita mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan mukadimah itu bawa manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Muka surat 56. Muka surat 56. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf. Kita masuk ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun. Bahwasanya segala kafir itu pada dalam azab neraka jahanam kekal sekalian mereka. Tuan-tuan ingat baik-baik. Syukur kita banyak-banyak pada Tuhan, pasal Tuhan bagi kita jadi orang Islam. Kalau sekiranya kita tidak jadi orang Islam, tak ada tempat dah dekat kita di hari akhirat esok, melainkan fi azab jahannam khalid, melainkan kita kekal di dalam neraka jahanam. Firman Allah, la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Maka tiada direngan daripada mereka itu akan azab, dan mereka itu pada dalamnya sengap sekalian, tiada berkata-kata dan tiada bergerak-gerak, sebagaimana sengap putih asa daripada rahmat Allah. Manusia bila ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di dalam azab jahannam, masuk di dalam neraka jahannam, bila manusia masuk aja dalam neraka ni, dia jadi sengap. Sengap ni bukan maksud sengap kerana tak didera, tak sakit, tak menjerit, tak. Sengap maksudnya apa? Dia jadi kelu, tak reti nak bercakap. Kelu pasal mublisun, pasal menyesal atas silap masa atas dunia. Tuan-tuan, kita bila salah, bila dibawa ke mahkamah, dibacakan pertuduhan dekat kita pasal kita salah, nak kata apa? Tersengap. Tak ada idea masa tu. Dia jadi muka pun jadi plain, jadi muka kosong, dia tak reti nak kata apa. Pasal apa? Pasal masa tu hati kita ni menyesal pun ada, hati kita berasa silap pun ada, hati kita ni jadi duk teringat kalau masa boleh patah balik ke belakang, kita tak mau buat benda, macam-macam benda duk ada dalam hati kita menyebabkan mulut tak terbit cakap. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, Allah kata innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang di atas dunia bantah Allah, orang-orang yang di atas dunia menjadi kafir kepada agama Allah, di hari akhirat esok depa duduk dalam azab neraka jahannam khalidun, selama-lama. Tidak sahaja duduk selama-lama, la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Duduk dalam neraka tu lidah kelu, nak bercakap tak boleh, nak berhujah tak boleh, nak kata apa pun tak boleh, wa hum fihi mublisun. Keadaan mereka pada hari itu macam orang yang sangat menyesal dan berputus asa. Tak terkata apa. Begitu. Wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin. Dan tiada kami zalim akan mereka itu, akan tetapi adalah mereka itu zalim pada diri mereka sekalian. Tuhan kata jangan salah aku. Tuhan kata aku tak zalim kepada hamba aku, mereka yang menzalimi diri sendiri.
Tuan-tuan, kita tahu kalau kita buat yang ni, hak ni agama suruh. Kalau kita buat hak ni agama larang. Kita tahu saja kita pilih hak agama larang. Maknanya kita pilih nak buat benda hak agama larang tu, kita tahu benda tu salah, esok nak kena azab di neraka. Kita tahu, tapi saja kita pilih. Kita zalim diri sendiri. Kita saja menzalimi diri sendiri. Kita tahu dengan kerana buat benda ni kita akan masuk neraka. Kita pergi buat juga. Makna kita saja nak bagi diri kita masuk neraka. Kita zalim pada diri sendiri. Heranlah tuan-tuan. Hari-hari dalam surah Abang. Rogol, zina, hari-hari. Yang terlibat orang Melayu. Heran semua. Apa ni, metro kemarin dulu, satu budak perempuan 9 orang jantan pergi buat kerja kat dia. Melayu semua. Sebelah. Berita harian hari ini, seorang lagi budak perempuan keluar daripada rumah nak pergi sekolah, keluar pukul 6 lebih pagi, gelap-gelap lagi, boleh main singgah dengan kereta, ambil budak ni, bagi rosak dia, pergi tinggal di tepi pantai mana. Dia dah jadi satu bala dah. Dia dah jadi satu malapetaka dah. Sampai mak pak nak main surau, nak main masjid, nak main mengaji pun bimbang. Ada orang main bisik kata, ustaz kuliah kalau boleh pukul 9 mati bang. Saya kata awalnya tak sedap kata saya duduk mengajar ni tak boleh dengar ke, tak kenal tang mana. Dah. Kalau ustaz panjang sikit lagi, anak saya habis tuition pukul 9 suku. Kalau ustaz sambung lagi, saya nak tinggal sayang, orang tak nak dengar lagi. Tapi nak dengar tu sayang ke anak, tak jadi apa kat dia. Jadi tak selamat sampai lepas tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita zalim diri kita. Tuhan abang saya, hampa laksanakan hukum aku jaga negeri hampa. Kita tak mau, kita zalim diri kita. Atas dunia pun kita hidup dalam ketakutan, akhirat kita kena bala Tuhan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, wa nadau ya Malik, dan menyeru mereka itu, yakni ahli neraka, dengan kata mereka, ya Malik, wahai Malik. Malik ni penjaga neraka, iaitu pengulu neraka. Tempatnya, yakni tempat Malik, pada sama tengah neraka, dan padanya titi. Lalu di atasnya, yakni di atas titi itu, oleh segala malaikat azab. Maka ia lihat ahli neraka yang jauh seperti yang dekat. Malaikat Malik ataupun malaikat Zabaniyah, dia ketua, dia chief malaikat dalam neraka. Tempat dia duduk ni, tengah-tengah neraka tu ada satu tempat untuk malaikat Zabaniyah. Malaikat Malik duduk di situ, dia boleh melihat semua orang yang duduk dalam neraka. Di antara tempat dia dengan tebing neraka ni ada titi, nak jemerang, nak pergi kat dia ni. Malaikat yang duk bertugas dalam neraka ni duk pergi balik di atas titi yang nak pergi kepada malaikat Malik ini. Malaikat Malik duduk di tengah tu, orang duk tang mana pun dia tengok nampak. Duk jauh pun seolah-olah dekat bagi dia. Maknanya dia nak abang ni apa? Nak abang kata semua di bawah pengawasan dia. Firman Allah, liyaqdi alaina rabbuk, hendaklah menghukum atas kami oleh Tuhan engkau. Artinya hendaklah mematikan kami supaya istirahat kami daripada yang kami padanya ini. Itu dia. Orang yang duduk dalam neraka ni duk panggil malaikat Malik ni, panggil ya Malik, wahai Malik, wahai malaikat yang jaga neraka, tolong Zat habaq dekat Tuhan, bagi kami mati buang senang, tak usah duduk dera kami macam ni. Pasal apa tuan-tuan? Pasal tak boleh tahan dengan azab yang ada dalam neraka ni, tak boleh tahan. Sampai minta dekat Tuhan, minta bagi mati buang senang. Macam kita atas dunia lah, Allah uji kita dengan sakit teruk, sakit pelik, sakit tak boleh baik ni. Merana ni Allah yang mengetahui, celak mata sakit, nak pejam mata tak boleh kerana sakit. Terlampau punya sakit dalam hati ni, dia bisik dia kata apa? Ya Allah, kalau boleh cabut buang nyawa aku, bagi aku matilah. Aku takut aku tak tahan dengan ujian sakit. Pasal apa? Hidup pun tak ada guna. Pasal apa? Hidup duk tanggung sakit.
Demikian hal jadi kepada orang yang masuk neraka esok ni. Demikian hal dia. Dia duduk dengan duk kena dera, dengan duk kena juruh, dengan hamim, luruh segala isi perut. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud lahum maqami'u min hadid. Orang yang duduk dalam neraka ni, bila juruh masuk aja air panas ni, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Luruh segala isi perut, kulit-kulit luruh habis. Lahum maqami'u min hadid. Ada pula cemeti. Benda hak duk pukul itu dibuat daripada besi, duk balun atas belakang orang yang duduk dalam neraka ni. Tak boleh tahan. Bila tak boleh tahan, mulut ni minta dekat Tuhan, minta, ya Allah bagi kami mati banglah, kami tak larat lah, kami tak boleh tahan dengan tanggungan azab yang ada dalam neraka ni. Maka dalam ayat hak kita duk baca ni, Allah cerita, wa nadau ya Malik. Maka berseru penghuni-penghuni neraka ni, ya Malik, wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk, tolong sat habaq dekat Tuhan, bagi kami mati buang senang. Qala innakum makithun. Kata Malik, malaikat Malik Zabaniyah ini, kemudian daripada 1000 tahun, bahawasanya kamu kekal sekalian di dalam azab selama-lamanya. Minta, ya Malik, wahai malaikat, wahai Malik, tolong sat, liyaqdi alaina rabbuk, tolong habaq sat dekat Tuhan, bagi kami mati buang senang, kami tak mau duk tanggung azab macam ni. Daripada minta tu, dengan malaikat Malik nak respon, nak jawab tu 10,000 tahun. 1000 tahun baru dia jawab. Makna dia apa? Makna dia tak layan. Tak layan. 1000 tahun tu pula 1000 tahun pada kiraan akhirat. Kiraan akhirat, sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. 1000 tahun akhirat tak tahu berapa lama. Tuan-tuan, kita masuk plan nak buat rumah. Majlis perbandaran lempang pergi ke mana ke plan kita, duk tunggu lepas tahun 2 tahun, lepas 2 tahun 10 tahun, kita jadi ke mana? Dia nak naik bebai kat lah. Pergi ke mana ni, fail aku ni pergi lepas masuk dalam sungai Betui, Tanjung Pendang ke mana kan? Apa cerita ni sampai bukan setahun, bukan 2 tahun ni, 10 tahun dah tak jawab-jawab. Kita marah bila orang jawab lambat permohonan kita. Di hari akhirat itu, kalau kita jadi orang yang berdosa, kita minta tolong dekat malaikat, tolong kat habang dekat Tuhan, dosahlah duk lara kami macam ni, bagi kami mati buang senang. Minta tu malaikat buat tak dengar aja, bo layan. Dia kata malaikat tak layan, tunggu sampai 1000 tahun baru jawab. Jawab tu bukan jawab sesuatu yang sukacita, jawab dengan sesuatu yang mendukacitakan. Malaikat kata, sesungguhnya innakum makithun, sesungguhnya hampa kekal dalam neraka, hampa tak akan mati, hampa akan terus di azab ni sampai bila-bila. Tuan-tuan, azab ni, duduk dalam azab, dia habaq sampai bila-bila, sampai bila-bila, luruh rambut, tuan-tuan fikir tak tahu bila. Kita masuk penjara, perlu tunggu hari bila nak keluar betul ni. Nak jadi 60 hari, 2 bulan ke, nak jadi 2 tahun di kemuntin ke, nak jadi, tak tahu ni, dengan duk tunggu bila, tak tahu bila ni, sakit jiwa. Tak tahu bila. Tu dia habang, tak apa, dia habang kata hang 2 minggu lepas ni keluar. Tak apa lah, boleh duk pangkah kalender kuda tu. Dia tak habang bila nak bebas ni, tak habang tu, tunggu tah ke esok, tah ke lusa, tah ke minggu depan, tah ke bulan depan, tah ke tahun depan, tah ke 5 tahun ke depan. Tak tahu bila. Penghuni neraka tak boleh tahan dengan azab ni. Dia kata dekat malaikat Malik, tolong habaq dekat Tuhan, bagi mati buang kami semua. Tak ada jawapan kepada permintaan tu. 1000 tahun kemudian baru jawab. Jawab kata, minta maaf, hampa kekal dalam neraka selama-lamanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, laqad ji'nakum bil haqq, sesungguhnya telah kami datang akan kamu, hai ahli Makkah, dengan cerita yang sebenar atas lidah Rasul kami. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, sesungguhnya telah kami datang akan kamu, wahai penduduk Mekah, dengan cerita sebenar atas lidah Rasul kami. Tuhan ungkit pula balik kepada penghuni neraka ni. Tuhan kata, dulu masa hampa hidup atas dunia dulu,
Kami hantar Nabi pi dekat hampa, pi bagi tahu hak Nabi abang tu benda betul. Hampa tak percaya masa tu. Belum menyesal, tak ada guna. Dulu masa hampa hidup, masa hampa boleh duduk tarik nafas menyawa, masa hampa ada duit ringgit nak hidup, masa hampa ada orang kenal sana sini, masa tu kami hantar Nabi kami pi bagi tahu dekat hampa, kata hidup ni sementara, sampai hari kita akan mati. Lepas mati kita nak kena hidup balik, kita nak kena berhimpun di padang mahsyar. Di sana Allah akan hisap amalan kita. Lepas tu amalan kita akan ditimbang di atas mizan. Lepas tu kita akan tahu kita ke syurga atau ke neraka. Nabi habang dah benda ni. Ayat Quran dah baca sampai tak larat nak baca dah. Hadis Nabi ni bukan sikit dah habang benda ni. Tapi masa tu hampa buat pekak badan, hampa buat tak dengar apa yang Nabi kata. Pasal apa hari ni nak menyesal? Pasal apa hari ni nak berasa tersilap? Tak ada guna menyesal hari ni. Tuhan ungkit benda ni. Tuan-tuan, pedih kan? Bila kena peli, bila kena ungkit ni pedih. Anak kita duk larang tak dengar. Kita tadi pukul 6 tadi dah mandi manda, siap pakai baju semua elok, dah tahu dah malam ni ada mengaji di masjid, ada mengaji di surau. Kita pun duk ajaklah keluarga kita ni, anak bini kita kata jomlah sekali kita pergi surau ada buat mengajar, jom pergi dengar. Anak kita dia buat tak heran kat kita. Baru duk bunyi bang, kita nak keluar main masjid, dia start motor, wuuu, dia pergi. Hambo, pedihlah hati kita pak ni, kita mak ni pedih hati semula. Pedih hati yang pertama, pasal dia tak mau nak jadi lagu kita mak. Kita nak dia jadi orang beriman, dia pergi jadi duri keman. Pedih hati. Yang kedua pedih, pasal apa? Pasal dia buat malu kita. Malu ke orang? Orang kata, pak dia tengok bagus dengan cakap agama, cakap Islam saja hari-hari, tengok anak dia. Pedih kita. Pum, kata pergi aksiden tak mana kan? Esok dia gantung kaki dia di hospital. Kita pergi, anak kita, sayang tu ada. Tapi kata-kata juga. Kita kata kat dia, ambil. Ayah marah hang kada, mak hang duk belecak hang kada. Hang dengar kada? Kami duk bercakap dulu. Kawan ni tak boleh bercakap dah. Mulut-mulut semua depa bungkus habis dengan kaki duk angkat naik. Nak bercakap tak boleh dah. Kita tahu. Kata juga kada. Ambil. Jangan kata ayah tak marah hang. Jangan kata mak hang tak pernah nasihat, tak pernah belecak hang. Apa yang ayah tak katakan hang, apa yang mak tak katakan hang. Hang dengar tak ada macam kami duk cakap dulu. Hang ingat kami ni siapa duk popret. Kawan tu nak kata apa pun tak boleh dah, dengan dagu pun dia heret ikut mana, ayah mata ayah duk keluar basah habis bandage tak beluk muka tu. Dia tu masa tu hati dia macam mana tuan-tuan? Tak tahu nak cerita hati ni. Oh tu aku tak borok dia dah, aku dah macam ni main duk belecak pula lagi. Tak sedap lagi. Satu golongan lagi akibat aku tak dengar cakap orang tua ni. Ada juga macam tu. Manusia masuk neraka itu pun macam tu. Bila dah masuk tak boleh tahan, minta dekat malaikat tolong sahabat kat Tuhan bagi kami mati bang, kami tak mau dah, tak nak tanggung dah azab apa semua. Malaikat buat tak layan, 1000 tahun kemudian baru malaikat jawab yang menduka citakan. Malaikat kata tolong tak sekali-kali hampa kekal dalam neraka selama-lamanya. Kata pula lagi, laqad ji'nakum bil haqq. Dulu atas dunia macam-macam kebenaran ayat Quran, hadis duk mai kat hampa tak mau percaya. Masa tu Allah ni pasal apa duk gaduh? Bukan Allah menzalimi hampa zalim diri hampa sendiri. Firman Allah, walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Dan tetapi kebanyakan kamu bagi yang sebenar itu benci sekalian. Tuhan kata dah. Manusia ni, yang kata manusia ni, bila bercakap dekat mereka benda hak benar, hak tu yang karihun, hak tu mereka benci. Bila kita pergi bercakap pasal Quran, pergi bercakap pasal hadis Nabi, tak boleh dengar. Dia tak suka benda ni. Quran tu benda baik, hak ni hak dia tak suka. Hadis tu benda baik, hak ni dia tak suka. Nasihat tu untuk kebaikan, hak ni dia tak suka. Nama kata manusia ni, aktsarakum, kebanyakan daripada kamu, Tuhan kata lil haqqi karihun, terhadap benda benar tak suka.
Dalam semua hal lah tuan-tuan. Kita duk buat macam-macam benda lah ni. Macam-macam benda kita buat tu pun tak betul. Bila ada satu orang main habang kata tak betul, kita tak suka dengar. Kita kata lama dah kita duk buat satu hari ni main habang tak betul. Tak suka dengar. Walaupun hak orang habang tu al-haq, benda benar. Quran ada beritahu, hadis ada beritahu, tak mau pakai. Itu kebanyakan manusia. Firman Allah, am abramu amran fa inna mubrimun. Adakah telah menguat mereka itu, yakni kafir-kafir Mekah, akan kerjaan dia, yakni Muhammad an-Nabi itu, maka bahwasanya kami yang menguat sekalian akan dia, kami pada binasa mereka itu. Allah Subhanahu wa taala kata, kafir Mekah ni, depa ni pun abramu, depa duk buat rencana-rencana jahat nak melingkup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kata fa inna mubrimun, tetapi kami ada juga rencana kami pelihara Nabi, kami binasakan hampa semua. Tuhan kata. Firman Allah, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Adakah sangka mereka itu, yakni kafir-kafir Mekah itu, bahawa tiada kami dengar sir, yakni rahsia mereka dan jahar mereka itu? Tuhan tanya dalam ayat ni, adakah musuh-musuh Islam, adakah musuh-musuh Islam ni mereka tak tahu? Kata Tuhan ni, hak rahsia pun Tuhan tahu, hak terang-terang lagi Tuhan tahu. Mereka tak tahu ke kata Tuhan tahu semua benda? Hak kita teringat dalam hati Tuhan tahu. Apa yang kita teringat dalam hati kita Tuhan tahu. Apatah lagi hak kita cakap derah-derah orang dengar ni, Tuhan lebih-lebih mengetahui. Yang ni perkataan yang mereka sembunyi daripada orang banyak, cakap cara sulit-sulit. Dan perkataan yang tiada sembunyi pada tadbir, yakni yang bertujuan hendak menyakiti Nabi, dengan habas, yakni dengan penjara, ataupun bunuh, ataupun halau keluar daripada negeri, sekalian itu didengar oleh Allah dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Depa duk mesyuarat, duk rancang, duk apa ni nak pergi bunuh Nabi. Perancangan orang kafir Mekah masa tu sampai ke peringkat nak bunuh Nabi. Bukan setakat nak tangkap Nabi, nak buang dalam penjara. Bukan setakat nak halau Nabi keluar daripada Mekah, tanah tumpah darah dia. Bahkan rancang ni sampai ke peringkat nak bunuh Nabi. Sampai Iblis masa tu merupa dalam rupa satu orang besar, mai kepada pembesar-pembesar Mekah yang duk mesyuarat nak buat ke Nabi ni. Di kalangan mereka ada yang mencadangkan kita halau Nabi. Ada yang mencadangkan jangan halau dia, biar dia duduk sini tapi kita dera dia, kita buang dalam penjara, kita buat macam-macam kat dia. Iblis merupa dalam rupa orang besar yang mai daripada negeri luar. Dia kata apa? Dia kata tak usah halau dia dan tak usah penjara dia. Semua tu susah punya kerja. Bunuh dia terus senang. Habis cerita. Bunuh dia terus senang. Mereka kata, bunuh tak boleh lah, tak lagi. Dah. Nak takut apa? Iblis kata. Nak takut apa? Dia kata. Hampa panggil semua wakil suku yang ada di Mekah ni. Berapa suku, berapa puak ada di Mekah ni, panggil wakil tiap-tiap puak, mai. Sekali kita pergi pukul Muhammad ni, biar darah dia merecik kena baju-baju yang kita pakai. Kalau nak kata salah, bukan seorang salah. Semua suku ada wakil di situ, semua pun baju kena darah Muhammad, semua orang salah, takkan kita semua nak kena hukum, dia kata. Oh, mereka ni dengar-dengar, hang ni lah, boleh dilantik menjadi penasihat kami. Bagus otak bergeligah, mereka kata. Maka pergi berhimpun di keliling rumah Nabi, nak tunggu Nabi keluar, nak buat macam yang dicadangkan oleh Iblis. Malam Nabi nak hijrah tu. Tapi Allah Subhanahu wa taala, macam ayat yang kita baca ni, Allah dia tahu apa juga yang dibincangkan oleh musuh-musuh ni. Maka apa jadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam diselamatkan oleh Allah. Nabi keluar daripada rumah dia, selamat. Semua orang terlena tak sedar Nabi nak keluar, Nabi nak pergi ke mana, siapa pun tak tahu. Sedar-sedar Nabi dah tak ada dah. Masuk dalam rumah, Sayyidina Ali duduk tidur di tempat Nabi. Allah Subhanahu wa taala disebut dalam Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi macam mana yang Allah kata? Firman Allah, bala wa rusuluna
Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Sebenar kami dengar sekalian dan bermula segala pesuruhan kami, yakni malaikat hafazah, malaikat yang duk tulis kiri kanan ni, pada sisi mereka itu tiada bercerai satu waktu pun, menyurat mereka itu akan yang demikian itu, tiada hilang suatu pun daripada sir dan jahar mereka itu. Itu dia. Tuhan kata manusia selalu terlupa. Tiap-tiap mereka aku bekalkan dengan malaikat raqib dan atid. Tak ada manusia yang tak ada malaikat raqib dan atid tu jaga. Tak ada. Melainkan semua orang ada malaikat raqib dan atid. Mereka ni tulis. Tak pernah mereka tinggal kita. Sentiasa mereka ada, sentiasa tulis apa yang kita buat. Tuhan kata tulisan tu pula tak akan hilang sampai bila-bila. Allah panjangkan umur kita sampai 100 tahun pun, hak dia tulis masa umur kita 14-15 dulu tak hilang. Itu dia buka balik di padang mahsyar. Oh, jangan tu ingat kata apa kala itu masa banjir apa hilang dia punya buku rekod dia hanyut dalam air Allah, betul. Dia tak hilang. Yang ni Allah Subhanahu wa taala punya benda, dia tak akan hilang. Kita boleh hilang. Rekod kenderaan di JPJ senang aja. Dia pergi cucuh pejabat JPJ hilang. Berapa biji kereta curi sudah jadi kereta halal semua sekali. Pasal apa? Pasal rekod sudah hilang. Dalam apa nama sistem komputer ada data-data ni semua, dia pergi lepas virus apa akan masuk, dia makan nyam-nyam-nyamnya habis semua. Apa rekod pun buka-buka tak ada apa. No file found, dia kata. Satu file pun tak ada dah dalam tu. Tengok-tengok kereta curi sudah jadi kereta halal dah. Manusia punya rekod boleh hilang. Boleh hilang. Allah Subhanahu wa taala punya rekod sekali-kali tidak akan hilang. Rekod tu akan dibuka balik semasa kita dihisap di depan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "Qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul 'abidin." Kata olehmu ya Muhammad, jika ditakdir ada bagi Tuhan Ar-Rahman itu anak, maka kami, yakni maka aku Nabi Muhammad awal segala orang yang sembah anak itu. Kerana taat bagi Tuhan tetapi telah sabit tiada anak bagi Allah, maka ternapi akan ibadat terhadap anak itu. Orang-orang Kristian kata Tuhan ni ada 3. Tuhan betul satu, Tuhan Mak ada satu, Tuhan Anak ada satu. Trinity dia kata. Quran jawab terang-terang dah. Dia kata qul in kana lirrahmani walad. Katakanlah wahai Muhammad, kalau betul Tuhan ada anak seorang, fa ana awwalul 'abidin. Habang dekat depa, aku Nabi Muhammad orang yang akan mula-mula sembah anak Tuhan. Kalau betul Tuhan ada anak, maknanya Tuhan tak ada anak, maka kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada pasal Nabi sembah lain daripada Allah. Firman Allah, subhana rabbis samawati wal ard rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Tuhan yang menjadi segala langit dan bumi, Tuhan Arasy yang mulia daripada barang yang mensifat mereka itu, yakni kafir-kafir itu akan Allah Ta'ala daripada dusta nisbah anak kepada Allah. Fazarhum yahudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Maka tinggal olehmu akan mereka itu, yakni akan kafir itu, memasuk mereka itu pada perkataan yang batil dan bermain-main mereka itu dunia mereka itu, sehingga bertemu mereka itu akan hari yang dijanji padanya dengan azab, iaitu pada hari kiamat. Last kali Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kita tak peduli kat mereka ni, buang masa aja. Esok mai hari kiamat kita tunjuk siapa betul siapa salah. Buang masa aja hidup tegak ni. Kita kata Tuhan tak ada anak, tak ada apa, mereka kata ada. Kita bawa bukti macam-macam nak membuktikan apa yang kita kata, dia tak mau pakai semua bukti kita. Buang masa aja. Tinggal mereka ni semua. Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, esok di akhirat kita akan beritahu siapa betul siapa salah. Begitu. Firman Allah, wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Dan ialah, yakni Allah Ta'ala itu Tuhan yang disembah di dalam langit dan Tuhan yang disembah dalam bumi. Tiada pada langit dan bumi melainkan Allah, Tuhan yang disembah asalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk di mana pun, Allah itulah Tuhan kita. Ada satu orang tanya saya baru ni, dia kata, ustaz betul ke? Dia kata kita naik kapal terbang pergi Mekah apa semua, kita tak payah semayang atas kapal terbang. Saya kata apa tanya macam ni?
Taklah, dia kata, betul ke? Bila naik kapal terbang kita tak payah semayang. Saya kata kena semayang lah. Pasal apa pula tak semayang bila naik kapal terbang? Tak, dia kata dia ada pergi mengaji. Satu ustaz beritahu, bila naik kapal terbang tak payah semayang. Pasal kiblat duduk dari bawah. Pula dah. Ada pula satu orang pergi ajar tu betul. Dia kata tak payah, pasal kita semayang kena menghadap kiblat. Dia kata nak semayang je, kiblat duduk di bawah. Dia kata kita duduk di atas. Jadi kerana tu tak payah semayang. Dia kata patutlah ramai orang pergi Mekah buat haji apa semua tak gaduh nak semayang. Rupanya ada satu mardut duk beritahu. Pasal kiblat duduk di bawah. Dia kata jadi kita semayang nak menghadap mana? Kiblat bawah. La ilaha illallah. Oh ni tak pernah tersangka orang nanti nak cakap macam ni. Tak pernah tersangka benda macam ni boleh terjadi. Jadi dalam ayat ni dia beritahu wa huwal ladzi fis samai ilah wa fil ardi ilah. Dan dialah yakni Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi. Duk atas langit ke, duk atas bumi ke, duk manakah, Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Tiada pada langit dan bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang disembah. Esa akan dia. Tang mana duk pun Allah Tuhan yang kita sembah. Bukan kita sembah Kaabah, kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Kaabah itu simbol perpaduan umat Islam. Duk mana pun menghadap satu tempat, dia simbol perpaduan umat Islam. Maka kerana tu ulama buat satu ihtimal, buat satu andaian, kalau sekiranya benda ni tak akan jadi, kalau sekiranya satu hari itu ada pihak musuh Islam pergi cungkir Kaabah tu bawa pergi Washington DC misalnya jadi macam tu, tak akan jadi. Allah akan pelihara Baitullah. Katalah satu hari orang pergi congkir ambil Kaabah buah tempat lain, kita semayang nak menghadap mana? Adakah kita nak kena ubah ikut yang mana kecuali Kaabah tu pergi? Dah, tetap menghadap fawallu wajhaka syatral masjidil haram. Tetap menghadap arah ke Masjidil Haram tu juga. Bukan kita sembah ketua Kaabah tu, kita menghadap pada satu arah, iaitu arah Masjidil Haram. Itu simbol perpaduan umat Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa huwal hakimul alim. Dan dialah yakni Allah itu Tuhan yang hakim, yakni sangat pandai bijaksana pada mentadbir makhluknya. Lagi yang tahu dengan yang jadi muslihat bagi mereka itu. Allah Subhanahu wa taala adalah pengurus yang terbijak di dalam dunia ini. Allah Subhanahu wa taala dia adalah pengurus yang paling bijak dalam dunia ini. Allah mengurus segala benda tanpa ada jadi kelang kabut dan sebagainya. Allah atur semua. Allah urus rezeki saja cukup cantik. Bukan manusia sahaja dapat makan minum hari-hari, sampai semua makhluk lain daripada manusia dapat makan minum hari-hari. Dalam laut saja berapa jenis menatang tu ada, semua dapat makan, dapat minum. Atas darat ni menatang saja berapa jenis tu ada, semua dapat makan, dapat minum. Allah atur urusan makanan kepada semua makhluk dia, tak ada jadi celaru di mana-mana. Allah adalah pengurus yang terbaik. Wa tabarakallazi lahu mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Dan maha besar Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang baginya milik langit dan bumi dan barang yang ada antara keduanya, daripada manusia dan daripada jin dan daripada malaikat dan lainnya. Semua ni hak Allah Subhanahu wa taala punya. Wa indahu ilmus sa'ah, dan pada sisinya, yakni pada sisi Allah, ketahui masa dan hari kiamat manakala berdirinya. Tuhan aja tahu bila nak kiamat. Nunggu belah tempat saya nu bulan lepas. Bulan lepas ada satu tok bomo. Dia beritahu kata nak kiamat 10 hari lagi. 10 hari daripada hari dia habang itu lah, kalau nak kira kiamat dah lah lagi. Anak dia ada beberapa orang duk kerja kelang, dia suruh berhenti semua. Dia suruh berhenti semua, dia kata pasal nak kiamat 10 hari lagi. Ada pula kawan percaya ni pakat bawa beras, bawa gula, bawa apa, pakat pergi duk berhimpun di rumah dia. Ada pula kawan lari main dari rumah kita ni, main ustaz ni macam mana cerita ni, dia duk kata nak kiamat 10 hari lagi. Kita kata hang ni lah orang suruh pergi mengaji, hang mengaji tak mau, apa tak mau, hang pergi duk percaya dekat kawan ni. Karut punya cerita.
Tapi dia duk cerita lagu tu lagu ni. Allah. Tuan-tuan, cuba tengok dalam masyarakat kita ni berapa lapis manusia ada. Mak jenis reti, celak ilmu, yang mengaji agama, tahu Quran, hadis dan sebagainya, ada satu golongan. Tak tahu apa langsung pun ada satu golongan. Dia tak tahu apa langsung. Dia tak tahu apa haram halal, dia tak tahu semayang lagu mana, apa-apa pun dia tak tahu. Satu golongan. Hak sam-sam, satu golongan. Nak kata tahu juga, nak kata tak tahu pun banyak, tak tahu juga. Dia jadi celaru lagu tu, satu golongan. Nak kata tak tahu langsung, duk main juga kadang-kadang, tapi main sebulan sekali lagu tu aja. Jadi tahu tak tahu, dia pun tak tahu. Dia sebenar-benar tahu ke tak tahu. Ada juga lagu tu. Jadi manusia ni dengan macam-macam ragam dia, macam-macam cerita boleh masuk pergi dekat lebar. Dia boleh percaya macam-macam hal. Firman Allah, wa ilaihi turja'un. Dan kepadanya, yang ni kepada Allah jua kembali segala kamu. Maka membalas Allah akan amalan dengan jenisnya, iaitu kebajikan atau lainnya. Semua mati balik menghadap Allah. Maka tu Allah balas sesuai dengan apa yang kita buat masa atas dunia. Firman Allah, wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ah. Dan tiada milik oleh segala asnam yang sembah mereka itu, yakni kafir-kafir itu, daripada lain Allah itu akan syafa'ah, yakni pertolongan bagi seseorang. Tuhan kata, siapa atas dunia sembah Tok Kong tak boleh tolong apa kat dia. Illa man syahida bil haq, melainkan mereka yang naik saksi dengan kalimah hak, yakni kata la ilaha illallah. Melainkan orang yang Allah akan bagi dekat dia peluang untuk mensyafaat, untuk nak tolong orang lain. Syarat nombor satu, dia mesti orang Islam, orang yang mengucap la ilaha illallah. Maka di sini ulama mentafsirkan di kalangan orang yang boleh tolong orang di hari akhirat esok ialah nabi-nabi, rasul-rasul, nabi-nabi, awliya Allah, orang-orang yang mati syahid, syuhada, dan orang-orang yang salihin. Ada di kalangan orang-orang ini, Allah akan bagi dekat mereka peluang untuk nak tolong kawan ataupun adik-beradik di hari akhirat esok. Firman Allah, wa hum ya'lamun. Dan mereka itu tahu dengan tasdik hati mereka itu, barang yang ikrar oleh lidah mereka itu. Dan mereka itu ialah Isa yang disembah oleh Nasara, dan Uzair yang disembah oleh Yahudi, dan malaikah yang disembah oleh Banu Malik, yakni satu kaum daripada Arab. Maka tiga itu boleh memberi syafaat bagi segala orang yang mukmin. Walaupun mereka ni, tiga-tiga ni disembah oleh orang, tapi mereka tak suruh orang sembah mereka. Bahkan mereka adalah orang yang mengaku la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maka mereka walaupun disembah oleh sebahagian orang, mereka boleh memberi syafaat kepada orang. Isa al-Masih misalnya, Isa, Nabi Allah Isa alaihi salam. Orang Kristian sembah dia. Dia tak pernah suruh orang sembah dia, tapi orang pergi sembah dia. Tuan-tuan tahu dalam masyarakat kita ni ada orang percaya kepada keramat-keramat ni. Keramat tu tak ada salah apa. Kawan hak mati duduk dalam kubur tu, dia tak ada salah apa. Dia masa nak mati dulu, dia bukan pesan pun dekat orang, esok aku mati hampa mai sembah kubur aku. Dia tak pesan pun. Dia tak pernah sebelum mati dulu pesan, esok kalau aku mati hampa mai nak nazak apa, mai nazak di kubur aku. Lepas tu hampa mai bayar nazak, mai sembelih kambing, mai sembelih ayam di kubur aku. Dia tak pesan macam tu. Tapi oleh kerana dia orang baik, bila dia mati, orang ni, orang hak hidup ni sudah pergi duduk sembah dia. Tuan-tuan, sampai hari ni tuan-tuan pergi tengok makam Imam Al-Bukhari. Makam Imam Al-Bukhari, kita duk baca hadis, lah kali kita kata rawahul Bukhari, riwayat Al-Bukhari. Imam Bukhari tu Masya Allah, punya bagus punya manusia. Apa jadi dengan kubur dia lah ni? Apa jadi dengan kubur Imam Al-Bukhari lah ni? Sampai lah ni orang Islam satu dunia duk pergi ziarah, duk pergi buat macam-macam benda khurafat di kubur dia. Ada pula kawan hak kerja jaga kubur tu, dah lah buat binaan, buat lagu tu lagu ni, benda salah dalam agama. Dia pergi buat di atas batu nisan tu, ambil serban Imam Bukhari pula kononnya pergi bubur situ. Konon-kononnya ni serban Imam Bukhari. Maka orang hak pergi ni muaci boleh duk loncat nak pergi duk pegang serban tu dengan kepercayaan yang karut. Oh, duk ingat ni kalau aku boleh sentuh benda ni esok macam mana, kau boleh selamat aku dalam kubur. Semua khurafat.
Semua khurafat. Sama macam orang pergi Mekah pun pergi duk loncat nak pegang kelambu Kaabah dan sebagainya. Kita dah lepas apa semua balik duk di hotel, kita tak lagi ada pula kawan duk main jual kelambu Kaabah pula. Main duk abang ni kelambu Kaabah. Sekepin kecil aja jual RM100. Ni ambil ni. Saya pergi berapa kali jumpa dengan puak ni. Nak cari makan pun cari makan cara lain lah. Jangan pergi buat benda khurafat di atas tanah haram Makkah. Mai kat kita ni suruh beli kelambu Kaabah, kita nak buat apa kita? Kelambu rumah saya aku tak nak gantung lah. Tak apa istimewa kelambu Kaabah ni, apa istimewa dia? Adakah ayat Quran ke hadis Nabi abang istimewa benda ni? Ambil ni, nak buat apa? Ni esok bila mati buah sikit, potong sikit buah dalam kain kapan. Nak buat apa? Buah yang tu mai lipan besar lagi kecil kita tadi. Dia tak ada pasal yang pergi duk sangkut dengan kelambu Kaabah tu nak bawa manfaat dekat kita. Apa cerita? Jangan percaya benda-benda macam ni. Tapi berapa ramai orang percaya? Berapa ramai orang percaya benda-benda macam ni? Oh, hujan turun, lepas loncat menari di Mekah apa semua tu. Air turun di atas bumbung Kaabah tu, turun mai ikut pancuran mai tu. Dia turun, dia pekat pergi terapa tolak hang aku nak bagi kena ayah. Ayah tak berumat baci, yang tu bukan ada apa. Pasal apa dia pergi buat tu? Pasal dia ada kepercayaan. Pasal tu dia buat. Kalau dia tak ada kepercayaan, dia tak buat. Hari yang kata uslul Kaabah, yang kata nak basuh Kaabah, kata tu hari 1 Zulhijjah. Kerajaan Saudi akan buat basuh Kaabah pada 1 Zulhijjah. Kita nak tahu bila jatuh hari wukuf, tengok lepas semayang subuh, tengok. Kalau turun main askar Saudi ni, turun topi merah ni semua, turun, dia pegang-pegang tangan, tolak orang duk tawaf pergi ke tepi, sat lagi tengok surung satu tangga bergerak tu, pergi kemak ke dinding Kaabah, ke pintu Kaabah tu, atau dah hari ni uslul Kaabah, hari ni nak basuh Kaabah. Maknanya hari tu 1 Zulhijjah. Tak lagi turun mai lah dia punya raja dia ke ataupun siapa-siapa lah. Turun mai berjalan satu puak orang-orang besar Mekah ni mai naik tangga tu, buka pintu Kaabah tu. Bila buka dia masuk dalam, dia petik lampu. Bila dia petik lampu, cahaya keluar tu, oh dia pakai seronok di luar. Dia pakai seronok tu lampu. Bila pasang dalam Kaabah tu lampu, dia suluh keluar. Lagu kita pasang lampu ni lah, dia suluh pergi keluar. Dia tolak hang aku jatuh tu gulin apa semua, pergi duk cebiang muka nak pergi kena cahaya lampu tu. La ilaha illallah. Pasal apa dia buat lagu tu? Pasal apa? Pasal dia ada kepercayaan. Dia ingat apa ke kalau kena lampu ni esok lagu mana? Jatuh lah dia ingat apa? Tolak sampai jatuh, mudarat kawan tu jatuh, jijak lah apa dah semua, kerana nak pergi bagi kena. Tak boleh pergi tuah tangan bagi kena ujung jari pun jadilah kena lampu tu. Kita duduk atas sutuh no, atas bumbung di kompleks Masjidil Haram tu, duduk tengok, oh celahu buat ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita dalam bab agama ni nak buat kena tahu dulu apa benda yang kita nak buat. Banyaklah, kalau nak cerita banyaklah kepercayaan yang tidak bersandarkan kepada nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam ayat yang kita duk baca ni. Allah kata ada orang-orang yang tertentu yang kami akan bagi mereka ni memberi syafaat kepada golongan-golongan yang tertentu. Dan ada di kalangan orang yang di atas dunia mereka orang baik-baik, tapi bila mereka mati mereka dijadikan sembahan oleh orang-orang yang tertentu. Di antaranya Nabi Allah Isa alaihi salam, belum mati lagi tapi dia diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala, orang duk sembah dia. Dia tak suruh orang sembah dia, tapi orang bila cari pasal nak buat dosa bersabit dengan dia. Maka dia tak ada sangkut paut dengan orang yang sembah dia. Dia di akhirat esok boleh memberi syafaat kepada orang, kerana dia salah seorang daripada Nabi yang dilantik oleh Allah. Demikian juga Uzair, demikian juga dengan malaikat. Maka tiga itu boleh bagi syafaat bagi orang mukmin, kerana mereka itu makhluk Allah yang ada roh dan ada akal dan ada ilmu dan nubuwah dan ada kemuliaan pada Allah dan pada manusia, dan ada kelebihan daripada kebanyakan manusia. Bersalahan dengan asnam, bersalahan berbeza dengan tokong. Tokong tak boleh buat apa, daripada batu ataupun kayu, daripada emas ataupun perak, daripada timah ataupun tembaga besi. Maka tiada suatu padanya barang yang ada pada manusia.
Mereka ni esok tak boleh tolong orang apa-apa. Mereka sendiri pun dibuat oleh manusia. Begitu. Firman Allah, wala in sa'altahum man khalaqahum. Demi Allah, sungguh jika engkau tanya mereka, yang ditanya orang-orang kafir ni, siapa yang menjadikan diri, badan, nyawa mereka itu, la yaqulunna Allah. Lagi berkata mereka itu, Allah yang bagi jadi. Mereka tidak jawab lain. Orang kafir ni pun tuan-tuan, sungguh dia duduk sembah kayu, sungguh dia duduk sembah batu. Kita pergi tanya dia, hang ni siapa bagi jadi? Dia tunjuk naik ke langit. Dia kata Tuhan bagi jadi. Dia tak tunjuk hal duduk depan dia tu. Dia tak tunjuk batu tu bagi jadi dia. Pasal dia tahu batu tu pun dia yang pahat buat. Dia tak tunjuk gambar hak dia duduk sembah depan dia tu. Pasal dia tahu gambar tu pun dia yang lukis. Bila tanya dia, hang ni sendiri siapa bagi jadi? Dia tunjuk naik ke langit. Dia kata Tuhan. Mana dia kok mana pun automatik dia jawab Allah. Tunjuk naik ke langit. Allah sebut benda ni dalam Quran. Kalau kamu tanya mereka siapa yang jadikan mereka, la yaqulunna Allah. Nescaya mereka jawab Allah bagi jadi. Fa anna yu'fakun. Maka betapa dipaling mereka itu daripada sembah Allah, serta tetap ia yang jadinya. Tuhan seolah-olah heran. Tuhan kata fa anna yu'fakun. Kalau macam tu heran sungguhlah. Dah dia mengaku kata Allah yang buat dia. Pasal apa dia tak mau sembah Allah? Dia pergi sembah ni segala kayu, batu dan sebagainya. Heran semua. Dia begitu. Waqilihi ya Rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun. Dan katanya, yakni Muhammad an-Nabi, wahai Tuhanku. Nabi Muhammad kata, ya Allah ya Tuhanku, bahawasanya sekalian manusia, yakni mereka yang kafir itu adalah kaum yang tak mau beriman mereka itu. Nabi kata, ya Allah, mereka ni bukan tak erti, tapi saja tak mau beriman. Berarti kita orang Islam, kita tahu tak kata Quran tu Allah buat turun? Kita tahu ke tak? Tahu? Kalau orang Islam tak tahu yang tu teruk lah. Nama kata orang Islam, kalau kita tanya dia Quran tu siapa yang buat turun, dan dia jawab Allah buat turun. Kalau dah hantar Allah buat turun Quran ni, pasal apa tak mau ikut Quran? Hai, dia kata nampak cakap lain macam, dia pergi klaim. Dia la ilaha illallah, heran. Tak Quran ni siapa buat turun? Tanya. Kok mana pun kalau dia orang Islam, dia kata Allah buat turun. Kita kata dah kalau Allah buat turun Quran, pasal apa kita tak mau ikut dari Quran? Dia tengok kita ekor mata, dia pergi wang. Heran sungguh. Dia tahu pasal apa yang tak mau ikut. Ini yang ayat ni duk cerita. Maka waqilihi ya Rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun. Nabi kata, ya Allah, depa ni bukan kata tak tahu benda ni, depa tahu, tapi saja depa tak mau beriman. Firman Allah, fasfah anhum wa qul salam. Maka berpalinglah olehmu wahai Muhammad daripada mereka hak jenis ketegang ni, dan kata olehmu kepada mereka semua, salamah, kamu daripada aku. Kata dekat mereka, selamat tinggal. Kita abang-abang dah, kita terang-terang dah, beritahu dah, dia tak mau ikut juga, kata dekat dia, salam. Okeylah, kata, selamat tinggal. Ini dahulu daripada suruh perang. Fasawfa ya'lamun. Lagi katakan mereka itu, lagi ketahui mereka itu kesudahan kufur mereka itu daripada azab. Kata kat mereka, tak apalah, tak mau ikut juga Quran, tunggulah azab Tuhan mai dekat. Habis di situ. Jadi maksudnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh Nabi kita jangan terlalu kecewa. Kita bila kita ajak orang pada agama, orang tak mau, kita jangan terlalu kecewa. Kita buat kerja kita. Soal hidayah itu Tuhan punya, bukan kita punya. Kita habang hak betul. Kita baca ayat Quran, kita beritahu hadis Nabi. Terima tak terima itu bergantung kepada hidayah Allah. Dapat kan tak dapat dekat dia. Kalau dia orang yang mendapat hidayah, dia akan terima ayat Quran dengan hadis. Kalau dia orang yang tak dapat hidayah, dia tak boleh terima Quran dengan hadis. Bagi orang yang tak boleh terima Quran dengan hadis ni, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala kata dekat Nabi, fasfah anhum wa qul salamun. Baliklah tinggal bang depa ni, kata dekat depa selamat tinggal. Fasawfa ya'lamun. Mudah-mudahan esok hangpa tahu apa nak jadi dekat apa semua. Habis di situ. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita akan masuk surah Ad-Dukhan Makkiyah. Surah Ad-Dukhan Makkiyah. Ad-Dukhan makna dia kabut ataupun jerebu ataupun debu itu juga Ad-Dukhan. Dan ayat ni dia nak menceritakan tentang
Allah Subhanahu wa ta'ala nak menceritakan tentang orang kafir Mekah bantah dengan Nabi SAW. Bila bantah dengan Nabi, sampai ke peringkat mencabar Nabi. Mencabar sampai bila Nabi baca ayat Quran, mereka yal'abud, mereka buat main-main. Mereka istihza, mereka buat senda gurau apa yang Nabi kata. Nabi cerita pasal manusia nak kena bangkit balik daripada kubur, mereka buat main-main. Dia kata bangkit jadi hantu lah, apa buat main-main. Apa yang Nabi kata ni, yal'abud, mereka buat main-main. Sehinggalah Nabi SAW dah tak boleh dah tahan dengan perangai mereka ni. Nabi doa dengan satu doa yang nak membinasakan mereka. Nabi kata, Allahumma a'inni alaihim bisab'in kasab'i Yusuf. Nabi doa kepada Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, a'inni alaihim, tolonglah aku nak menghadapi mereka ni. Tak larah lah, aku cakap sepatah mereka jawab 10. Aku terang elok-elok mereka buat main-main. Nabi dah tak tahan dah dengan apa yang orang, dengan musuh, dengan kafir musyrikin duk buat dekat Nabi ni. Nabi angkat tangan minta, Allahumma a'inni alaihim, ya Allah ya Tuhanku, tolonglah aku ke atas nak menghadapi mereka ni semua. Tolong dalam bentuk bisab'in kasab'i Yusuf. Tolong turun dekat mereka bala kemarau 7 tahun, semacam mana kemarau yang menimpa zaman Nabi Yusuf AS. Nabi minta macam tu. Allah makbul doa Nabi. Kemarau Mekah ni, bila kemarau Mekah ni sakit lah. Kemarau dia main sakit lah. Bila kemarau dia main sakit, badan jadi dehydration, orang lah kata jadi kering, air tak ada. Pula lagi badan pasir, dia main kemarau pula lagi, dia jadi berdebu. Dia nampak debu ni duk naik bermusim-musim macam tu. Tu yang dia kata ad-dukhan. Yang tu yang dia kata debu tu macam kabus yang menutupi Mekah pada masa tu. Bila dah tengok jadi macam tu, masing-masing pergi jumpa Nabi. Wahai Muhammad, kalau betul Tuhan hang yang buat main ni, bala kemarau sampai jadi macam ni, punya debu sampai orang sakit bukan sikit ni, kalau betul Tuhan hang yang bawa main, apakah Tuhan hang terus stop mah? Kalau betul dia bawa main, dia boleh stop, kami beriman. Tuhan abang dekat Nabi Muhammad, Tuhan kata dah, mereka ni kata aja nak beriman, esok aku stop, mereka tak beriman. Tuhan kata. Kemudiannya Tuhan bagi stop bala tu. Sungguh macam Tuhan kata, tak beriman juga dengan Nabi SAW. Ini lebih kurang cerita yang ada di dalam surah Ad-Dukhan. Kemudian ada ulama kaitkan Ad-Dukhan ini dengan tanda-tanda besar kiamat. Di antara tanda besar kiamat ialah menjelang kiamat, nak jadi kiamat esok, dia jadi ad-dukhan, dia jadi berkabus. Dunia kita ni jadi berkabus. Bila dah jadi macam tu, itu sudah jadi tanda besar kiamat nak jadi. Masa itulah keluar mai yang kata dabbatul ard, yang kata menatang apakah yang duk merangkak di atas muka bumi. Masa tu keluar mai, macam mana rupa dia, Allah yang mengetahui. Nabi cuma sebut lagu tu aja. Dabbatul ard, maksudnya menatang yang merangkak di atas muka bumi. Menatang ni merupakan tanda besar, alamat kubra berlaku kiamat. Masa itulah dia main dengan cerita Ya'juj dan Ma'juj. Masa itulah dia main macam-macam. Masa tu keadaan sudah terlalu genting, kiamat sudah terlalu hampir. Dan manusia yang ada pada masa itu kebanyakannya tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua benda-benda yang diceritakan dalam agama kita, yang kalau kita tak percaya, kita buat satu benda silap dalam hidup kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung surah Ad-Dukhan kemudian. Yang saya dah terang tadi lah. Perpecahan umat Islam hari ini, selain daripada berpunca daripada godaan syaitan, adalah kerana umat Islam tak berpegang dengan agama Allah. Tak pegang dengan agama Allah tu kerana syaitan goda. Dia pusing pi pusing mai, syaitan punya pasal juga lah. Yang boleh ada manusia satu puak nak berpegang dengan agama, yang ni nak berpegang dengan Quran dan hadis, satu puak tak mau, yang boleh jadi ni pasal syaitan. Syaitan lah punca daripada awal-awal Allah bagi jadi manusia, bagi jadi Nabi Adam.
Lepas itu Adam boleh kena keluar daripada syurga pasal apa? Syaitan. Tak tentulah. Bila Adam diturunkan ke dunia dengan isteri dia Hawa, berkembang biak keturunan manusia, dapat anak Habil, Qabil dan sebagainya, yang boleh pergi jadi Habil bunuh Qabil pasal apa? Syaitan. Syaitan lah. Semua cerita punca situ lah. Syaitan lah. Sehingga berlaku pembunuhan pertama manusia di atas muka bumi. Yang berbunuh-bunuh ni ialah anak Nabi Adam alaihi salam. Yang asalnya manusia ni semua agama satu aja. Agama Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu pergi jadi pecah ni, tak tahu macam-macam kepercayaan, macam-macam agama, macam-macam i'tiqad, macam-macam keyakinan. Pasal apa? Syaitan. Itulah cerita dia. Jadi manusia, tuan-tuan baca dalam Quran berapa banyak ayat Allah dah sebut, sesungguhnya syaitan ni bagi kamu musuh yang nyata. Berapa kali Allah ulang benda ni? Lagi banyak kali ulang, lagi banyak kali orang terpedaya dengan syaitan. Yang kita kata macam ni. Lagi surat abang duk keluar cerita apa? Kih rogol, kih apa ni, lagi duk keluar, menjadi-jadi. Demikianlah bantahnya manusia ni. Dilarang macam disuruh. Manusia, ni yang kata manusia. Larang macam suruh. Lagi dia kata tak boleh, lagi dia nak pergi buat. Manusia. Maka kerana itu Allah Subhanahu wa taala bangkitkan Nabi daripada kalangan manusia. Pasal Nabi daripada kalangan manusia, dia lebih tahu perangai manusia. Kalau Allah lantik Nabi daripada kalangan malaikat, lagi tak mau ikut. Bagi apa? Hang tahu apa? Kami manusia, hang malaikat, hang lain. Hang boleh lah semayang sepanjang masa. Kami manusia, lagi dia tak mau ikut. Lantik Nabi daripada kalangan manusia sendiri. Dia makan, Nabi pun makan. Dia tidur, Nabi pun tidur. Sama macam dia. Pasal apa Nabi boleh beribadat kepada Allah, pasal apa dia tak boleh? Pun dia tak mau ikut juga. Dia kata, hang tak apalah, hang Nabi. Manusia. Tuan-tuan, saya dah bagi tahu banyak kali, dia ada satu buku. Tajuk buku tu Talbisu Iblis. Talbis Iblis. Talbis ni maksudnya belitan ataupun tipu daya iblis. Terbaik macam tu. Tuan baca buku tu. Lah ni dah diterjemahkan daripada Arab ke bahasa Melayu. Ada. Dicari di kedai-kedai buku besar ada. Talbisu Iblis. Belitan iblis. Tuan baca buku tu, takut sampai ke kaki berasa serak. Sebut saja manusia daripada kategori mana pun dia masuk. Sebut saja manusia daripada kategori mana pun sampai ke kategori alim ulama pun syaitan masuk. Masuk sesuai dengan hang sebagai ulama. Duklah pada jenis mana pun, dia ada cara dia nak selit masuk dekat kita tu. Dia nak merosakkan kita, dia ada cara dia. Tuan baca lagi cerita macam mana manusia bila buat satu-satu benda tak boleh nak ikhlas pada Allah. Baca yang tu lagi. Sampai dihalusi perbincangan tentang godaan iblis ni, dia sampai satu peringkat dia kata, kamu nampak satu manusia main masjid semayang 5 kali sehari semalam. Rupa-rupanya dia main semayang tu kerana Allah dan ada kerana benda lain. Ada juga. Kita tengok dia nampak elok hari-hari 5 waktu semayang fardu ni di masjid. Dia tak semayang di rumah. Nampak cukup cantik. Rupa-rupanya di sebalik hak nampak cantik tu, ada syaitan iblis masuk dalam diri dia. Dia main tu kerana Allah satu. Sambil-sambil itu kerana nak tunjuk kata kita masyarakat dengan orang. Bila dihalusi, yang tu pun dia tak mau. Pasal apa? Dia tak. Pasal ada juga persen yang bukan kerana Allah tu ada. Kita bila baca yang tu takut lah. Pasal kita tak selepas daripada benda tu. Tak selepas. Dia kata, kamu melihat satu orang pergi Mekah buat haji. Nampak pergi buat haji ni menunaikan rukun Islam yang kelima. Cantik dah. Rupa-rupanya di sebalik pergi Mekah buat haji tu, ada juga selit masuk satu. Apa dia? Tak pergi pun leceh daripada kata kat kita. Anak-anak semua besar-besar dah. RM2 ada tapi Mekah tak pergi juga. Orang duk kata ni boleh je, jom pergi.
Ada juga masuk unsur tu, unsur nak mencemarkan keikhlasan kita kepada Allah tu ada. Dia kata lagi, kamu nampak satu orang dalam soal kemasyarakatan cukup cantik, kenduri kendara dia ada, mati sakit demam dia ada dan sebagainya. Nampak tu macam dia ikut suruh Nabi supaya menerima jemputan orang, supaya mengiringi jenazah ke kubur, supaya menziarahi orang sakit. Ni semua suruhan Nabi. Nampak dia macam buat benda yang Nabi suruh. Dalam pada celah tu rupanya ada sikit. Pasal apa? Dia kata kalau orang mati kita tak pergi, esok kita mati orang tak main. Dia pergi halus sampai macam tu. Bila kita baca benda-benda ni, dia inject mereka kita. Pasal kita pun ada ingat macam tu. Ada. Kita kalut tak ada apa semua. Kata tak pergi, tak pergi orang duk tengok ni. Tak masyarakat pula kita tak pergi tak lagi. Esok kita mati, mereka tak main. Pada happy tu tak mau. Kerana tu, pergi tu mesti kerana Allah. Dia tak dapat. Tuan-tuan tu, kerana Allah solid tu tak dapat. Dia celah juga. Ini yang dikatakan iblis dan syaitan. Sikit dia masuk juga. Cuma ulama bincang tentang benda ni. Ulama bincang, adakah kalau ada campuran yang begitu di dalam ibadat yang kita buat, adakah kita berdosa dan pahala tak ada langsung? Itu dibincangkan oleh ulama panjang lebar. Untuk kita kena baca lain pula. Adakah kalau kita ada ingat macam tu, ada kenduri kendara sakit demam, tak ada nak pergi hari ni tu, ada sampai 5-6 kenduri ni nak gagah pergi juga, tak pergi pun hari tu kenduri kita dia main. Dia masuk ke tu. Jadi pi ni kerana apa? Kerana Allah kah? Kerana tak pi takut tak ni pasal kenduri kita dulu dia main. Takut ni bulan depan kita nak kenduri dia tak main. Macam tu punya bercampur. Adakah amal yang kita buat ni ditolak? Ataupun tak ditolak? Cuma turun sikit darjat kebaikan yang macam mana? Itu dibincangkan oleh ulama. Kan? Cumanya yang kita nak beritahu apa? Iblis. Yang kita iblis syaitan ni, kok mana pun jarum dia masuk. Satu jarum dia masuk. Satu jarum dia masuk. Satu jarum dia masuk. Masuk tu dia campur keikhlasan kita dengan unsur-unsur keduniaan. Dia campur. Ini yang susah tuan-tuan. Jadi apapun tuan-tuan, apapun kita serah diri depan Tuhan. Hari-hari istighfar. Nabi tak kurang pada 100 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Minta ampun dekat Allah lah. Mana-mana amal ibadat yang kita buat yang pergi jadi macam tu. Minta ampun dekat Allah, minta ya Allah bantu aku supaya aku dapat buat satu amal yang ikhlas kepadamu. Minta Allah saja yang boleh bagi kekuatan dekat kita untuk nak menghadapi godaan iblis dan syaitan ini. Nah, wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.